Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin. Sudah jelas Okey. Okey, kita akan mula muka surat 147. 147 Baik. Sebelum ni kita belajar tentang awamil-awamil bagi fi'il mudhari' kan. Kita tahu fi'il mudhari' ni dia ada 3 halat. Dia ada rafa', nasab dan jazam. Itu pasal fi'il mudhari' lah. Sebab apa pasal fi'il mudhari' saja? Sebab apa tak fi'il madi? Sebab apa tak sebab apa fi'il madi? Sebab apa fi'il mudhari' saja? Sebab apa tak fi'il madi? Sebabnya hanya fi'il mudhari' sahajalah yang mu'rab. Fi'il madi tu dia mabni. Okay. So bincang pasal dia punya i'rab dia. Dah habis dah kan? Jadi sekarang ni kita akan masuk pada perbahasan yang kedua, iaitu mengenai ahwal i'rab isim. Isim ni ada 3 ahwal dia, halat dia. Ada rafa', nasab dan jar. Kalau fi'il ada rafa', nasab dan jazam, dia tak ada jar. Jadi kalau fi'il, kalau isim pula, dia ada rafa', nasab dan jar, tak ada jazam. Okey, kita mula 147. Al-fara'ul awwalu. Cabang yang pertama, ahwalu i'rabil asma'i. Ahwal keadaan i'rab bagi isim. Wa fihi arba'u masailah, dan padanya ada 4 masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma hiya ahwalu i'rabil asma'i? Apakah dia ahwal keadaan i'rab bagi isim-isim? Ahwalu i'rabil asma'i arba'atun. Ahwal i'rab bagi isim itu ada 4. Al-halul ula, keadaan yang pertama, hal yang pertama. Hal tu maksudnya halat lah. Halat apa? Halat rafa' kah, halat nasab kah, halat jar. Okay. Al-halul ula ar-raf'u. Isim yang mana halat dia dalam keadaan rafa'. Isim apa? Tengok. Idza kanat ahadul anwa'it taliyati. Idza kanat ahadal anwa'it taliyati. Apabila adalah ia hal itu adalah salah satu daripada bahagian-bahagian yang berikut ini. Okay. An-naw'ul awwalu al-mubtada'u, an-naw'us tsani al-khabaru, al-fa'ilu, an-naw' naibul fa'ili, an-naw'ul khamis ismu kana wa akhwatuha, ismu kana wa akhwatuha wa akhwatiha. Ismu kana wa akhwatiha. An-naw'us sadisu khabaru inna wa akhwatiha. Saya yang cakap apa sini? Isim. Isim itu dalam keadaan rafa' bila? Bila dia menjadi pertama mubtada'. Yang kedua bila menjadi khabar. Yang ketiga menjadi fa'il.
Yang keempat menjadi naib fa'il. Yang kelima bila mana dia adalah isim bagi kana dan saudara-saudaranya. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa zalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa mafaka wa mafati'a wa bariha wa manasarufu minha. Jadi isim bagi kana dan saudara-saudara ini dia dalam keadaan rafa'. Saya 6. Khabar bagi inna dan saudara-saudaranya. Inna huruf musyabbah fi'il berapa ada? 6. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Semua ni akan belajar lah, akan disebutkan kat depan dah. Okey, cumanya dia cakap khabar bagi inna dalam keadaan rafa'. So korang boleh tulis dalam korang punya kelasah bahwasanya al-marfu'at ni, al-marfu'at isim-isim yang mana berada dalam halat rafa' itu ada 6. Ini ada. Okey, al-hal tsaniyatu, keadaan yang kedua bagi isim an-nasbu. An-nasbu bila idza kanat ahad al-anwa' at-taliyati, bila mana keadaan itu ia adalah salah satu daripada bahagian-bahagian yang berikut ini. Pertama, maf'ul bih. An-naw'u as-sani maf'ulul mutlaq. An-naw'u as-salis maf'ul li ajli. An-naw'u ar-rabi' maf'ul ma'ah. Sebelah An-naw'u al-khamis zanna wa akhawatuha. النوع السادس ظرف الزمان. النوع السابع ظرف المكان. النوع الثامن الحال. النوع التاسع التمييز. النوع العاشر الاستثناء. النوع الحادي عشر اسم لا النافية للجنس. النوع الثاني عشر خبر كان وأخواتها. النوع الثالث عشر اسم إن وأخواتها. النوع الرابع عشر المنادى. So, untuk mansubat, maksudnya isim-isim yang dalam keadaan mansub, dalam keadaan nasab, dia ada 14. Semua ni lah 14 yang tadi nyatakan ni. Al-mansubat ada 14. Okey. Yang ketiga, al-hal salisatu al-jarru. Isim dalam keadaan halat jar. Idza kanat ahad al-anwa' at-taliyati, bila mana dia adalah salah satu daripada bahagian-bahagian yang berikut ini. An-naw'ul awwalu al-majruru bi hurufil jar. Maksudnya isim itu dia majrur dengan sebab masuknya huruf jar. Huruf jar apa? Ma wa min wa ila wa an wa ala wa hatta wa ruba wa fi wa lam wal wawul qasami wa ta'ul qasami. Itu nanti akan sebutkan. An-naw'u as-sani al-majruru bil idafati. Maksudnya isim yang mana dia dalam halat majrur dengan sebab idafat. Idafat ni maksudnya satu isim dan satu isim. Dua isim ni kan. Isim yang pertama menjadi mudhaf, isim yang kedua menjadi isim yang kedua ni dia majrur pada keadaan majrur dalam halat jar. Sebab apa? Sebab dia majrur dengan sebab idafat pada isim yang pertama ini. Contoh darbu Zaidin, pukulan bagi Zaid. Kan? Pukulan bagi Zaid. Idafat maksud disandar kan? Pukulan bagi Zaid. Kan pukulan tu disandar pada Zaid. Ataupun rumah bagi Zaid, baitu Zaidin. So Zaidin tu isim yang kedua tu dia majrur dengan sebab dia idafat. Rumah tu dia disandar kepada Zaid. Alright. Okay, al-hal rabi'atu. Keadaan yang keempat. Maksudnya isim itu dalam keadaan yang keempat, ini tambahan daripada musannif lah, iaitu keadaan yang keempat tu isim itu sama ada ar-rafu awil nasbu awil jarru. Isim itu boleh menjadi rafa' atau nasab atau jar idza kanat ahad al-anwa' at-taliyati. Bila mana adalah isim itu salah satu daripada cabangan-cabangan berikut ini. Pertama, an-naw'ul awwalu an-na'tu. Na'tu ni maksudnya sifat lah, sifat. Ulama Kufah panggil na'at man'ud. Ulama Basrah panggil sifat mausuf. Dua-dua pun betul. So ada setengah kitab guna na'at man'ud. Setengah kitab guna sifat mausuf. Dua-dua betul benda yang sama. An-naw'u tsani al-'atfu, ataf. Isim itu ataf kepada isim sebelumnya. An-naw'u tsalis at-tawkidu. Taukid, huruf taukid ada apa? Kullun wa ajma'un wa aqta'un wa abta'un wa absa'un.
An-naw'ur rabi'u al-badalu. Badal apa? Badal empat. Badal ba' minal badal syai' minal syai', badal ba' minal ba', badal kul minal kul, badal ghalat, badal ihtimal. Semua ni akan diterangkan. Dia nak cakap sini apa? Keadaan yang keempat, isim itu dia boleh jadi rafa', nasab ataupun jar. Okey, sekarang kita akan masuk pada raf'ul asma'i. Isim-isim rafa'. Alat rafa' bagi isim. Raf'ul asma'i. Alat rafa' bagi isim. Al-mas'alatu tsaniyatu, musa 149 Al-mas'alatu tsaniyatu bima turfa'ul asma'u. Dengan alamat apakah dirofakkan akan isim? Maksudnya isim itu dalam keadaan rofa' kan? Dia dirofakkan dengan apa? Dengan alamat apa? Apa tandanya? Maksudnya tanda tu menunjukkan bahawasanya isim tu dalam keadaan rofa' marfu'. Okay. Turfa'ul asma'i bisalathi alamatin. Dirofakkan akan isim itu dengan adanya 3 tanda-tanda ini. Wahia al-alamatul ula, tanda yang pertama, ad-dammatu, alamatun asliyatun, dhammah. So isim itu dia dirofakkan dengan alamat dhammah. Dan dhammah ni adalah alamat asal. Maksudnya bila cakap kan rafa' marfu, apa alamat dia? Alamat dia dhammah. Itu alamat asal. Contoh macam nasab, mansub, alamat asal dia apa? Fathah. Macam jar, majrur, alamat asal dia apa? Kasrah, pada bawah. Ad-dhammatu alamatun asliyatun, alamat yang asal. Okay, seterusnya al-alamatus tsaniyatu al-waw. Alamat yang kedua adalah waw. Waw ni adalah alamatun far'iyyatun, adalah alamat cabangan. Isim itu dirofakkan dengan waw, dan waw itu adalah bukan alamat asal bagi rafa' marfu', dia adalah cabang sahaja. Al-alamatus salisatu, alamat yang ketiga, tanda yang ketiga, al-alifu. Al-alifu, alif. Isim itu dirofakkan dengan alif. Alif juga alamatun far'iyyatun, dia juga adalah alamat far', cabangan daripada dhammah. Hadha mujmalu alamati raf'il asma'i wa fima yaliyat tafsilu. Ini adalah keseluruhan alamat-alamat bagi halat rafa' bagi isim. Maksudnya isim itu dalam keadaan rafa' dan dirofakkan dengan 3 alamat. Inilah dia. Dhammah, alif dan waw. Okay. Wa fima yaliyat tafsilu, dan pada contoh yang dan pada wa fima dan pada contoh yang kelak akan datang tafsil, perinciannya. Selepas ni dia akan masuk. Maksudnya apa isim yang dirofakkan dengan dhammah, apa isim yang dirofakkan dengan alamat waw, apa isim yang dirofakkan dengan alamat alif. Itu bagi contoh sebelah. Okay, musa 150. Al-alamatul ula, tanda yang pertama, alamat yang pertama, ad-dhammatu. Isim itu dirofakkan dengan alamat dhammah. Al-alamatul ula ad-dhammatu fi salasati mawadi'a. Dhammah itu alamat yang pertama adalah dhammah. Dhammah itu berada pada 3 tempat. Maksudnya apa? Isim itu dia dirofakkan dengan dhammah pada 3 tempat. 3 isim. Isim jenis ni dia dirofakkan dengan dhammah. Al-mawdi'ul awalu, tempat yang pertama, al-ismul mufradi. Al-ismul mufradu, isim mufrad. Dia isim, kemudian dia mufrad, bukan tasniah, bukan jamak. Ta'rif dia, huwa ma dalla ala mufradin ka Zaidin wa Amrin wa Khadijata Asadin baitin syajaratin. Dia adalah huwa ma dalla ala mufrad. Dia adalah kalimah yang menunjukkan kepada mufrad, iaitu satu. Mufrad, satu. Ka, seperti contoh, Zaidin, seorang Zaid. Amrin, seorang Amar. Khadijata, seorang Khadijah. Asadin, seekor singa. Baitin, sebuah rumah. Syajaratun, sebatang pokok. Batang. Pokok pun sebatang. Okey. Misalul awal, contoh yang pertama, hadara Zaidun, telah hadir oleh Zaid. So hadara itu adalah fi'il, Zaidun adalah fa'il kan. So fa'il ni kalau kita tengok tadi
Fa'il ni dia dalam halat marfu'at kan. Isim yang dirofakkan, isim yang berada dalam keadaan dirofak, salah satunya adalah fa'il. So, fa'il kat sini adalah Zaidun. Zaidun pula dia adalah isim mufrad. So, isim mufrad dia dirofakkan dengan dhammah. Tengok dekat dal tu, dia ada tanwin dhammah kan. Ini contoh bagi isim mufrad muzakkar. Hadara Zaidun, isim mufrad muzakkar. Okey, contoh yang kedua, fazat Khadijatu. Telah berjaya oleh Khadijah. Okey, fazat fi'il, Khadijatu fa'il. Fa'il dia termasuk dalam halat rafak bagi isim. Kan? Dalam marfu'at, isim-isim yang dirafakkan itu salah satunya adalah fa'il. Khadijatu ni fa'il. So, apa alamat dia? Tanda dia. Dia dirafakkan dengan dhammah. Bila dia adalah isim mufrad. Sekarang Khadijah ni isim mufrad muannas. Tadi Zaidun tu isim mufrad muzakkar kan? Ini Muslim datangkan contoh isim mufrad muannas. Okey, contoh yang ketiga, ja'al qadi. Telah datang oleh qadi. Ja'a fi'il al-qadi fa'il. Dia adalah isim mufrad. Isim mufrad mangkus. Tulis tu, isim mufrad mangkus. Musannif datangkan contoh isim mufrad mangkus. So, al-qadi ni fa'il, masuk dalam marfu'at bagi isim. Dia dirofakkan dengan dhammah. Cuma dhammahnya adalah dhammah muqaddar. Tadi contoh yang pertama, yang kedua tu dhammah yang zahirah, yang jelas. Al-qadi ni pula dia ada isim mangkus. Isim mangkus ni dirofakkan dengan dhammah juga. Cuma yang dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi dekat alif, dekat ya. Okay, sebab apa tak boleh nak keluarkan al-qadiyu? Sebab apa? Sebab athiqal, berat. Isim mangkus ni ya pada akhirnya. Ya. Kemudian dia titik. Itu isim mangkus semuanya. Al-qadi, ar-rami, jadi al-hami semua. So dirofakkan dengan dhammah tapi dhammah muqaddar. Sebab apa tak boleh nak jelaskan? Tak boleh nak zahirkan dia punya dhammah tu. Sebab apa? Sebab berat pada lidah orang Arab. Kalau kita tak berat lah kan. Ja'al qadiyu. Kalau kita tak berat. Jadi kalau orang Arab, kita ambil kira dari jenah lughah bahasa Arab kan. So al-qadi dirofakkan dengan dhammah muqaddarah. Ini contoh bagi isim mufrad mangkus. Okey, contoh yang keempat. Namat Salma. Telah tidur oleh Salma. Namat fi'il, Salma tu fa'il. So fa'il ni dalam keadaan, fa'il ni adalah salah satu daripada marfu'at kan. So dia dalam keadaan rafak. Halat rafak betul. Apa alamat dia? Tanda dia. Salma ni dirofakkan dengan dhammah juga. Cuma dhammah muqaddar. Dhammah yang tersembunyi. Sembunyi dekat mana? Dekat alif maksur. Sebab Salma ni dia adalah isim mufrad, tetapi dia isim mufrad mangkus. Isim maksur. Sorry, bukan mangkus. Mangkus tadi contoh ketiga. Isim maksur. Okay. Mana nak tahu isim maksur ni? Isim maksur ni semua yang belakang dia tu ada alif macam ya tu. Bentuk dia macam ya, tapi tak ada titik. So bila tak titik, dia adalah alif maqsurah. Semua perkataan semua macam tu. Kita akan hukum dari alif maqsurah. Contoh macam apa? Musa, Isa, Salma, jadi Kubla, semualah yang belakang dia tu macam kepala ya tu kan. Tapi tak ada titik. So ini adalah contoh bagi isim mufrad. Cuma dia adalah isim maksur. Soal maksurah sebab akhir dia tu alif maksur. Kepala dia macam ya tapi tak ada titik. Okay, so dirofakkan dengan dhammah yang muqaddar tersembunyi. Okay, sekarang kita akan masuk kepada i'rab. Ini dia bagi 4 contoh kan. Kita akan masuk pada i'rab dia. Perlu ke nak masuk contoh i'rab ni? Korang tahu ke semua ni kan? Okay, kita masuk je. So nanti dia akan bagi tahu maudhu' yang kedua. Okay, ni maudhu' yang pertama baru tahu. Maudhu' yang pertama maksudnya isim-isim ini, jenis-jenis isim ni, isim mufrad muzakkar, isim mufrad muannas, isim mufrad mangkus, isim mufrad maksur. Jenis-jenis ni, 4 benda ni, dia dirofakkan dengan dhammah. Cumanya dhammah muqaddarah zahirah tu cabang lain lah. Sebab ada, tapi dirofakkan dengan dhammah juga. Cumanya bezanya zahirah dengan muqaddar tersembunyi. Okey, at-tawdihu, penerangan.
Idza ta'ammalta al-isma Zaidun Khadijatun. Apabila kau melihat kepada isim Zaid Khadijah. Fil misalaini al-awwali was-sani. Pada dua contoh ini, iaitu contoh yang pertama dan contoh yang kedua, wajadtahu marfu'an. Kamu akan mendapatinya dalam keadaan marfu'. Kamu akan mendapatinya isim ini dalam keadaan marfu' bidhammati zahirah. Dengan dhammah zahirah. Wa dzalika li'annahu mufradun. Dan kerana dia adalah isim mufrad. Dia cakap, tengok pada contoh yang pertama dan kedua. Dirafa'kan dengan dhammah zahirah. Dhammah yang jelas. Okey. Seterusnya, wa idza ta'ammalta al-isma al-qadi Salma, apabila kau melihat pada isim al-qadi Salma fil misalaini, pada dua contoh ini, iaitu al-thalithi war-rabi'i, pada contoh yang ketiga dan keempat, wajadtahu marfu'an bid-dhammatil muqaddarati. Kamu akan mendapatinya dalam keadaan rafa', halat rafa', dirafa'kan dengan alamat dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi. Wa dzalika li'annahu mufradun. Itu kerana dia orang ni adalah isim mufrad. Okey, sekarang kita akan masuk pada i'rabnya. Wa yakunu i'rabul misal al-awwali bima yali. Dan akan terjadilah i'rab bagi contoh yang pertama dengan yang berikut ini. Hadara fi'il. Fi'lu madin mabni 'ala al-madi di alam. Zaidun. Kita pertama bagi tahu dia halat ni. Halat apa? Halat fa'ilun. Hukum dia, kita akan bagi tahu hukum dia first. Dia akan jadi apa? Fa'ilun. Kemudian kita akan bagi tahu dia punya halat dia. Halat dia apa? Marfu'un. Nampak? Marfu'un. Kemudian yang ketiga kita akan bagi tahu dia alamat dia. Alamat dia bidhammati zahirati. Nampak Zaidan tu. Pertama kau akan bagi tahu apa? Kalau kat isim ni, kau akan bagi tahu hukum dia. Hukum dia jadi apa? Fa'il ke, maf'ul bih ke, hal ke. Contoh ni, contoh yang pertama Zaidun ni dia akan jadi fa'il lah. Yang kedua kau akan bagi tahu halat dia apa. Halat dia marfu' ke, mansub ke, majrur ke. Contoh ni halat dia marfu'. Yang ketiga kau akan bagi tahu dia dirofakkan dengan apa. Maksudnya alamat dia apa. Contohnya alamat dia adalah dhammah zahirah. Sebab Zaidun tu isim mufrad kan. Isim mufrad muzakkar. Okey, seterusnya tengok. Untuk 11 151 wa yakunu i'rabul misal lisani bima yali. Dan akan terjadi i'rab bagi contoh yang kedua dengan i'rab yang berikut ini. Fazat itu adalah fi'lu madin mabni 'ala al-fath. Fazat adalah fi'il madi dan dia adalah mabni 'ala al-fath. Sebab fi'il madi semua mabni kan. Okey. Wa ta'u, ta pada fazat ni. Sebab fazat ni kan sirah wahid muzakkar ghaib. Wa ta'u kena i'rab juga. Harfun mabniyun 'ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. La mahalla laha tukarkan bukan la mahalla lahu. Okey. Ustaz rasa dalam musannif ni digunakan la mahalla lahu sebab dia ikut kaedah yang bukan asal, maksudnya cabang. Kaedah asal al-hurufu kulluha muannasun. Huruf itu semuanya muannas. Sebab tu kita akan baca i'rab la mahalla laha min al-i'rab. Tu akan huruf asli huruf ta. So ta itu adalah harfun, dia adalah huruf mabni ala sukun. Okey, Khadijah. Ni kita tengok Khadijah tu. Pertama kita akan bagi tahu hukum dia apa? Hukum dia fa'il. Dia akan jadi fa'il. Kemudian halat dia marfu'un. Kemudian alamat dia yang ketiga bidhammati zahirati. Sebab apa? Sebab dia isim mufrad muannas. Okey, yang ketiga pula. Wa yakunu i'rabul misal salis bima yali. Dan akan terjadi i'rab bagi contoh yang ketiga itu dengan suatu yang berikut ini. Ja'a fi'lun madin mabni 'ala al-fathi. Al-qadi. Tengok al-qadi. Al-qadi kita akan bagi tahu first jadi hukum apa? Fa'ilun. Kemudian apa halat dia? Halat dia marfu'an. Sebab fa'il ni dalam keadaan marfu'an kan. Kemudian dirofakkan dengan apa? Bidhammatil muqaddarati. Dirofakkan dengan dhammah muqaddar. Seterusnya dalam kitab tadi beritahu apa? Mana'a min zuhuriha astiqal. Dirofakkan dengan dhammah muqaddarah hal keadaan ditegah daripada menzahirkannya dhammah ni kerana astiqalu. Sebab dia berat pada lidah. Astiqal ni berat pada lidah.
Kalau orang tanya berat pada lidah, mana ada berat pada lidah? Senang je kita nak sebut. Ja al-qadiyu, senang je. Lidah kita orang Melayu ni tak sama dengan lidah orang Arab. Orang Arab dia lain. Dia akan ambil sesuatu yang tashil. Macam tu juga dengan masa sabda Nabi kan. Kita dah hadis atau Quran kan. Okay. So al-qadi ni adalah isim mufrad. Dia kemudian dia adalah isim mangkus. Okay. Contoh yang keempat. Wa yakunu i'rabul misali rabi' bima yali. Akan terjadi i'rab misal yang keempat ini dengan sesuatu yang berikut. Namat fi'l madin mabni 'ala al-fathi. Namat itu adalah fi'l madin mabni 'ala al-fathi wa ta'u ta pada namat. Harfun mabniun 'ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Namat ni dia sirah wahid muannas ghaib. Okey. Salma ni kita tengok. Pertama kita akan beritahu hukum dia. Hukum dia apa? Fa'ilun. Kemudian dia dah halat apa? Halat dia marfu'in. Kemudian dia dirofakkan dengan apa? Tanda dia bidhammatil muqaddarati. Dengan dhammah yang muqaddarah tersembunyi. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Keadaan ditegah daripada menzahirkannya alamat dhammah ini kerana ta'azzur. Uzur. Diberi keuzuran. Salma. Ta'azzur. Kita akan sebut Salmaya. Salma'a tak sebut. Sebab apa? Sebab harakat sebelumnya dah fathah lah. So kalau disebutkan lagi jadi akan menjadi kecacatan lah. Sebab tu akan menjadi ta'azzur. Okay, habis. Habis Habis. Isim mufrad. Cumanya isim mufrad ni dirofakkan dengan dhammah muqaddarah dan dhammah zahirah. Itulah empat benda tu. Empat contoh tu kan. Okay. Itu maudhu' yang pertama. Maudhu' yang pertama dia adalah isim mufrad. Kemudian isim mufrad kalau letak cabang empat contoh tu, ada isim mufrad muzakkar, isim mufrad muannas, isim mufrad manqus, isim mufrad maksud. Okay. Sekarang kita masuk pada al-maudhi'us tsani, tempat yang kedua. Tempat yang kedua apa? Tempat yang kedua, isim-isim yang dirofakkan dengan dhammah. Okay. Al-maudhi'us tsani dua taksir. Jamak dia. Jamak taksir dirofakkan dengan dhammah. Apa itu jamak taksir? Takrif dia wa ma dalla ala aktsara min isnaini. Dia adalah sesuatu yang menunjukkan kepada lebih daripada dua. Awis nataini ma'a taghayyurin fi siwati mufradihi, ataupun menunjukkan kepada dua berserta ada perubahan pada siwah mufradnya. Ka asadun, seperti mana asadun, usdun, sarirun, sururun, kitabun, kutubun, sababun, asbabun, batola, abtalun, karimun, kurama'u. Okey. Macam ni. Tarif jamak taksir ni. Dia cakap apa? Wa madalla ala aktsara min isnaini kan? Au isnataini. Itu dia punya koma dia sepatutnya. Dia cakap jamak taksir ni maksudnya sesuatu yang menunjukkan kepada dua, kepada lebih daripada dua, atau dua. Tapi bukan dia tasniah bukan dua. Bukan tasniah. Isnaini atau isnataini tu benda yang sama Sepatutnya koma tu bukan dekat aksara min isnaini. Bukan tu saja. Kau kena padam koma tu letak dekat awisnataini. Yang sama. Ini dengan isnataini adalah benda yang sama. Isnaini dua. Isnataini pun dua. Cuma luah yang berlainan. Ada orang guna luah macam bahasa Melayu kita, macam kita punya Malaysia ni, biasa orang guna isnaini lah. Tapi ada kaum-kaum lain, luah lain yang mana diorang guna isnataini.
Macam tu. So, koma dekat isnataini tau. Terjemah dia macam ni. Dia adalah sesuatu yang menunjukkan kepada lebih daripada dua ataupun dua. Benda yang sama lah. Isnaini awis nataini. Benda yang sama. Tahu? Lebih daripada dua. Ma'a berserta taghayyurin fi sighati mufradi. Serta ada perubahan pada sighah mufradnya. Okey, dia bagi contoh macam ni. Asadun. Asadun mufrad. Okey. Usdun ala jamak taksir. Ada perubahan tak pada sighah mufrad dia? Ada perubahan. Apa? Dia punya sin tu dia akan jadi sakin. So itu jamak taksir. Jamak yang terpecah daripada wazan. Okay. Sarirun. Asadun singa tau. Sarirun. Rahsia. Sururun. Sururun itulah jamak bagi sarirun. Dia terpecah daripada wazan dia. Sebab apa? Sebab sarirun asalnya mufrad dia ada ya. Kemudian jamak taksir dia lebih daripada dua, dia buang ya tu kan. So terpecahlah dia punya wazan mufrad dia. Kitabun mufrad kitab. Jamak dia kutubun jamak taksir. Sababun sebab. Asbabun jamak taksir dia. Batola batal mufrad. Abtalun pembatalan. Karimun orang yang mulia. Karimun seorang yang mulia. Kurama'u sifat ramai orang yang okey. So taksir ni apa? Kena jamak taksir, jamak yang terpecah. Dia ada jamak muzakkar salim, betul tak? Jamak muzakkar yang selamat. Kemudian dia ada jamak taksir, jamak yang terpecah. Apa maksud dia? Maksudnya dia terpecah daripada wazan dia. So bagi contoh okay. Kita ambil contoh bagi first saya akan terang korang perbezaan antara tadi jamak muzakkar salim, kenapa nama dia macam tu, jamak muzakkar salim dan jamak taksir. Okay. Contoh bagi jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak bagi muzakkar lelaki yang selamat. Selamat apa? Selamat wazan dia. Contoh dia macam, contoh dia ni. Muslimun Muslimun. Muslimun ni dia mufrad tau. Kemudian kita nak jadikan dia jamak. Kita akan tambah waw nun je pada mim dia ni. Tambah waw nun. So tambah waw nun. Jadi muslimuna. So dia hanya perlu tambahan pada siwa mufrad dia. Sebab tu dia punya wazan selamat. Wazan apa? Wazan mufrad dia ni. Ini jamak muzakkar. Okey. Kalau jamak taksir pula Kalau jamak taksir, contoh bagi jamak taksir. Contoh bagi jamak taksir, contoh kita ambil selamat. Sababun. Sababun Sababun ni mufrad. Bila mana dia menjadi jamak, dia akan jadi asbabun. Asbabun. So korang nampak tak dekat sini? Dia dah terpecah daripada wazan mufrad dia. Ditambahkan alif. Dekat tengah-tengah ba dengan ba ni. Ditambahkan alif. Sebab tu lah dia terpecah daripada wazan mufrad dia pergi ke jamak dia lah. Dia menjadi jamak kan. Dan terpecah dia punya wazan dia. Sebab tu nama dia jamak taksir. Jamak yang terpecah wazan mufradnya. Sementara jamak muzakkar salim, jamak muzakkar yang selamat, salim, selamat. Selamat apa? Selamat daripada terpecah wazannya lah. Nampak? Tak pecah ni. Dan tambah je belakang dia. Ini pecah. Okay. Sebab tu dia cakap kat sini ta'rif dia ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi.
beserta ada berlaku perubahan pada sirah mufradnya. Kita contoh Misal awal, intasara ar-rijalu. Intasara, telah membantu oleh lelaki-lelaki itu. Kedua, hadarat al-hunudu, telah hadir oleh al-hunudu. Hindun, Hindun, ramai Hindun. Contoh yang ketiga, qama al-marada. Sekejap Okey. Telah qama al-marada, telah berdiri oleh orang-orang yang sakit. Asalnya kalau satu orang sakit, maridun. Jamak dia al-marada. Okay, contoh yang kedua tu, hadarat al-hunudu. Asal mufrad dia hindun. Ha, nun, dal. Jamak taksir dia hunudun. Okey, contoh yang pertama, ar-rijalu. Mufrad dia rajulun. Seorang lelaki. Jamak taksir dia adalah ar-rijalu. Semua jamak taksir. Jamak yang terpecah daripada wazan mufrad asal dia. Okey. Kita at-tawdihu atau tawdihu. Idza ta'ammalta al-isma ar-rijalu al-hunudu fil misalaini al-awwalu was-sani. Apabila kau melihat pada dua isim ar-rijalu dengan al-hunudu pada dua contoh itu, yakni contoh yang pertama dan contoh yang kedua, marfu'an bintamatizi, kamu artinya dalam keadaan halat rafa', dirafa'kan dengan dhammah zahirah, wa zalika li'annahu jam'u taksir, dan itu kerana mereka adalah jamak taksir. Contoh pertama dengan contoh yang kedua. Contoh yang pertama ni musannif datangkan jamak taksir al-muzakkar. Ar-rijalu kan, muzakkar lah, jamak taksir muzakkar. Dirafa'kan dengan dhammah zahirah juga. Contoh yang kedua, musannif datangkan al-hunudu, jamak taksir muannas. Dirafa'kan pun dengan dhammah zahirah. Contoh yang ketiga, tengok. Seterusnya masuk sebelah. 152. Idza ta'ammalta al-isma al-marada, apabila kau melihat pada isim al-marada fil misali salis, pada contoh yang ketiga, wajadtahu marfu'an bid-dhammatil muqaddarati, kamu akan mendapatinya dalam keadaan halat rafa' dengan dhammah muqaddarah, wa dzalika li'annahu jam'u taksir, dan itu kerana dia adalah jamak taksir. Okey. So, al-marada. Al-marada ni jamak bagi maridun. Maridun, orang yang sakit, seorang yang sakit. Jamak dia al-marada, ramai orang yang sakit. Okey. So dia ada jamak taksir kan, terpecah pada wazannya. Okey. Dia dirafa'kan dengan dhammah, cuma dhammah dia muqaddarah, tersembunyi. Sebab apa? Ustaz dah beritahu tadi, ini adalah jamak taksir isim maqsur. Kan? Kalau kita detect isim maqsur ni, dia belakang dia tu alif maqsurah. Kepala macam ya, tapi tak ada titik. So dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah, dhammah juga sebab dia jamak taksir. Jamak taksir marfa' dengan dhammah. Cuma dhammah dia tu tersembunyi. Muqaddarah. Sebab apa? Sebab dia adalah isim maqsur. Okey. Seterusnya, wa yakunu i'rabul misal al-awwali bima yali. Dan akan terjadilah i'rab bagi contoh yang pertama dengan sesuatu yang berikut. Ini nak masuk i'rab lah pada tiga contoh tu. Okey. Yang pertama, intasara fi'l madin mabni 'ala al-fathi, ar-rijalu. Ar-rijalu hukum dia adalah fa'ilun. Kemudian dia pada halat marfu'un rafa', dirafa'kan dengan dhammati zahirati, dengan dhammah yang zahirah. Sebab apa? Sebab dia adalah li'annahu jam'u taksir, sebab dia adalah jamak taksir. Jamak taksir muzakkar kan? Okey. Wa yakunu i'rabul misal tsani bima yali. Dan akan terjadi i'rab bagi contoh yang kedua dengan sesuatu yang berikut. Hadarat. Kita i'rabkan hadarat dulu. Hadarat fi'l madin mabni 'ala al-fathi. Wa ta
Hadarat ni kan siwa wahid muannas ghaib. Dia ada dia punya i'rab dia untuk ta tu. Wa ta'u harfun, ialah huruf mabniyun 'ala sukun al-muqaddar mana'a min zuhuriha ishtighal al-mahalli bi harakati at-takhallusi min iltiqa'i sakinain wa la mahalla laha min i'rab. Okey, ni kau tak faham. Ni kau tak faham. Cuma korang hanya perlu sebut dia adalah huruf mabni 'ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Okey, saya akan tetap terangkan juga. Cuba tengok. Harfun mabniyun 'ala sukun al-muqaddar. Dia adalah huruf dia mabni 'ala sukun al-muqaddar mana amizura muqaddar. Muqaddar maksudnya tersembunyi, sukun yang tersembunyi. Sebab apa sukun yang tersembunyi? Cuba kau tengok dekat mushaf sebelah balik. Mushaf 151 tu. Contoh yang kedua tu. Dia tulis apa? Hadaratil hunudu. Ta tu pada bawah. Sepatutnya sirah wahid muannas ghaib dia punya fi'il dia sukun dah. Kan? Daraba, darabu. Darabat. Ni kenapa jadi kasrah pula ni? Mana ada fi'il kasrah? Fi'il madi lagi lah. Patutnya mabni ala fathi. Sebab itulah sukun dia tersembunyi. Sebenarnya hadaratil hunudu, sebenarnya sukun dia ada dekat ta tu. Sebab sirah wahid muannas ghaib kan? Darabat. Sukun dia sepatutnya hadarat al-hunudu. Sepatutnya macam tu. Tapi dia bagi baris bawah. Sebab apa? Sebab bertemu dua sakin. Kan kita dah bagi tahu dah kaedah dia idza tiqa'us sakinain fa hurrika bil kasri. Bila mana bertemu dua sakin, maka kita akan bagi harakat kasrah pada huruf yang pertama. Okey, sekarang ni yang bertemu dua sakin dekat contoh yang kedua, patutnya hadarat al-hunudu. Ta tu sakin. Tak. Kemudian dekat alif lam pun sakin juga. So bertemu dua sakin. Kita akan bagi harakat kasrah pada sakin yang pertama, iaitu ta. Sebab itulah ta ni dia sebenarnya sukun. Mabni ala sukun sebab ada fi'il madi. Tetapi dia al-muqaddar, tersembunyi pada harakat kasrah tu. Kita tengok balik pusat sebelah tu. Okey. Harfun mabni wa ta'u harfun mabniun ala sukun al-muqaddar. Huruf dia mabni ala sukun yang tersembunyi. Mana'a min zuhuriha. Tukar. Mana'a min zuhuriha. Ditegah daripada menzahirkannya ni sukun. Tak boleh nak tulis sukun. Sebab apa? Ishtighal al-mahalli biharakati takhallusi min iltiqa'us sakinain. Kerana sibuknya tempat itu dengan harakat yang bertembung, iaitu iltiqa'us sakinain, bertembung dua harakat. Wala mahalla laha min i'rab, dan dia tak ada i'rab. Mana'a min zuhuriha, tak boleh kita nak ditegah daripada kita menzahirkan harakat sukun tu pada fi'il madi sirah wahid muannas ghaib tu, darabat tu. So, ni kan hadarat kan, tak boleh kita letak harakat sukun. Sebab apa? Sebab bertemu dua sakin. Itu yang contoh faham kan? Masuk bagi contoh lah, bagi selamat sikit. Sepatutnya macam ni tau. Sepatutnya komat je. Hadarat al-hunudu. Sepatutnya hadarat al-hunudu. Okey, sekarang ni ini sakin. Ni pun sakin. Bertembung dua sakin. Iltiqa'us sakinain. So, disebabkan bertemu dua sakin, ada kaedah ni kita akan sebut idza iltiqa'us sakinain fa hurrika bil kasri. Bila mana bertemu dua sakin, maka kita akan memberi harakat yang pertama, huruf yang pertama itu kasrah. So, sepatutnya sakin kan. Okay, kita kena muqaddarkan dia, tersembunyikan dia, lalu kita gantikan dengan kasrah. Hadaratil al-hunud. Baru boleh. Kalau tidak, hadarat al-hunud.
Memang kalau bahasa Arab memang dia orang kena sambung baca. Tak boleh al macam tu je. Sebab alif tu, alif lam ni, alif lam hamzah wasal. Dia kena sambung dengan perkataan sebelum dia. Kalau hamzah wasal. Kalau ni satu je, al-hunudu je, memang kita akan zahirkan hamzah wasal ni. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi, tu Alhamdulillah Rabbil Alamin lah. Sebelum Alhamdu tak ada perkataan. Tapi kalau ada perkataan dekat sebelum Alhamdu tu, kita kena ikut ada kat belakang. Bilham. Bilham. Bilillahi Rabbil Alamin. Contoh. Balhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalhamdulillahi Rabbil Alamin. Malhamdulillahi Rabbil Alamin. So sebab itulah dia ni dia dierabkan dengan sukun yang tersembunyi pada harakat kasrah. Sebab apa kasrah? Sebab istighalul mahal. Iltiqa'us sakinan. Bertemu dua sakin. Okay. Al-hunudu seterusnya. Al-hunudu fa'ilun marfu'un bid-dhammati zahirah. Al-hunudu macam biasalah, dia adalah jamak taksir muannas. Dia adalah fa'il, kemudian dia dalam keadaan marfu' dirafa'kan dengan dhammah zahirah, dhammah yang zahir sebab dia adalah jamak taksir muannas. Okey. Seterusnya wa yakunu i'rabul misal salis bima yali. Dan akan terjadi i'rab bagi contoh yang ketiga dengan sesuatu yang berikut ini. Qama, contoh yang ketiga, qama al-marada. Qama fi'lun madin. Fi'l madi mabniun 'ala al-fath. Mabni 'ala al-fath. Okey. Al-marada. Al-marada fa'ilun. Fa'ilun, dia hukum dia fa'il. Marfu'un, dia halat dia rafa'. Rafa' dengan dhammatil muqaddarati. Dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah. Sebab apa? Zuhuriha at-ta'azzuru. Ditegah untuk menzahirkan itu. Kalau isim maksur kan, Musa, Isa, Hubla, Bushra, Marada, memang dia punya ilat tak boleh nak zahirkan dhammah dia sebab ta'azzur, uzur. Tu ilat dia. So dhammah muqaddarah lah, dhammah yang tersembunyi dekat alif maksurah. Okey, habis tempat yang kedua. Tempat yang pertama mufrad, tempat yang kedua jamak taksir. Dua-dua ni mufrad ni ada dhammah zahirah, dhammah muqaddarah. Jamak taksir sama ada jamak taksir, dhammah zahirah, dhammah muqaddarah. Sekarang kita akan pergi kepada tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga yang mana isim marfu'at. Isim yang dirafa'kan dengan dhammah. Belum alif lagi. Tahu? Belum alif lagi. Sebab kalau ikutkan dia ada isim yang dirafa'kan tu ada 3 alamat. Alamat pertama dhammah, alamat yang kedua alif, alamat yang ketiga waw. Sekarang ni kita baru dekat isim yang dirafa'kan dengan dhammah. Yang pertama tadi mufrad, yang kedua tadi jamak taksir. Ni masuk pada tempat yang ketiga, dirafa'kan dengan dhammah. Dirafa'kan dengan alamat dhammah. Apa dia? Jam'ul muannatsis salim, jamak muannas salim. Sebab apa nama dia jamak muannas salim? Sebab dia selamat wazan mufrad dia lah. Kan? Jamak muannas salim ni kita akan tambah alif dengan ta dia. Contohnya macam muslimun ni. Muslimun tambah alif ta. Muslimun ni mufrad. Jadi kan jamak muannas salim tambah alif ta. Jadi apa? Sebenarnya muslimatun. Selamat tak wazan mufrad dia? Selamat dah, tak terpecah. Dia hanya tambah kat belakang je. Lepas tu jamak muannas salim, selamat wazan. Okey. Jam'ul muannatsis salimu. Baca jam'ul muannatsis salimu tau. Bukan jam'il muannatsis salimi. Sebab apa? Sebab jam'ul itu mudhaf, kemudian al-muannasi mudhaf ilaih, as-salimu dia akan menjadi sifat kepada jam'u. Jamak, terjemah dia jamak bagi muannas yang selamat oleh wazan mufrad dia. Yang selamat lah. Jamak bagi muannas yang selamat. Selamat oleh wazan mufrad dia, korang tak ada sendiri. Okey, apa takrif dia? Wa madalla ala aktsara minis nataini. Dia adalah isim yang menunjukkan kepada lebih daripada 2 juga, ma'a ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Berserta ada tambahan huruf alif dan huruf ta pada akhirnya. Ka
Seperti contoh muslimatun, mukminatun. Muslimatun dia jamak muannas salim. Tanda dia ada alif dan ta. Dia punya mufrad dia muslimun. Okey, mukminatun. Ada alif ta, jamak muannas salim lah. Sedang cerita alif ada alif ta semua jamak muannas salim lah kau hukumkan. So mufrad dia mukminun. Qanitatun. Qanitatun. Perempuan yang beribadah kan? Yang taat kan? Asalnya qanitun. Ni jamak muannas salim. Mufrad dia qanitun. Abidatun. Perempuan yang abid, yang beribadah. Jamak muannas salim ni. Dia punya mufrad dia abidun, abidatun. Sajidatun. Sepatutnya mufrad dia adalah sajidatun. Alif ta jadi jamak muannas salim. Muhadzabatun. Perempuan yang muhadzabatun. Muhadzibun boleh, muhadzibatun boleh, perempuan yang rajin lah. Okay, so tambah alif mufrad tambah alif ta mufrad dia muhadzibatun. Okay, so semua contoh ni jamak muannas salim lah, ada alif ta. Okay, tengok contoh al-misalul awal, contoh yang pertama. Dia bagi dua contoh je. Okay, contoh yang pertama, ja'at. Ni pun satu juga. Ja'atil muslimatu. Ja'atil muslimatu. Telah datang oleh al-muslimatu, perempuan-perempuan yang muslim, perempuan-perempuan yang Islam. Contoh yang kedua, athmarat syajarati. Athmarat syajarati. Okay. So athmarat telah berbuah. Syajarati oleh pokok. Syajarati itu syajarah pokok. Ada ya tu yang mutakallim. Aku. Okay. So kita tengok at-tawdih penerangan dia. Idza ta'ammalta al-isma al-muslimatu, apabila kau melihat pada isim al-muslimatu fil misal al-awwali, pada contoh yang pertama, wajadtahu marfu'an bid-dhammati zahirah, kamu akan mendapatinya keadaan halat marfu', rafa'kan dengan dhammati zahirah, dhammah zahirah. Wa dzalika li'annahu jam'u muannatsis salim, kerana dia adalah jamak muannas salim. Wa iza ta'ammalta al-isma syajarati, apabila kau melihat pada isim syajarati fil misal tsani, pada contoh yang kedua, wajadtahu marfu'an bid-dhammatil muqaddarati, kamu akan mendapatinya dalam keadaan halat rafa' dengan dhammah muqaddarah. Wa zalika li'annahu jam'u muannatsin salim, dia adalah jamak muannas salim. Tengok. Dua contoh, satu lagi. Okey, tak apa, kita satu dulu. Satu lah, kita pergi pada go through satu. Okay, so ni dua-dua ni contoh dua-dua ni jamak muannas salim tau. Muslimatun. Ada alif ta kan? So mufrad dia muslimatun. Tambah alif ta jadi muslimatun. Contoh yang kedua pula syajaratun. Syajaratun. Pokok-pokok. Dia ada alif ta yang belakang dia kan? Asalnya apa? Asalnya syajaratun. Tambah alif ta jadi jamak muannas salim lah. Okay. Tengok, kita tengok i'rab dia. So 153 tu, tengok i'rab dia macam mana. Wa yakunu i'rabul misal al-awwali bima yali. Dia akan terjadi i'rab bagi contoh yang pertama dengan satu yang berikut. Ja'at fi'lu madin mabni 'ala al-fathi. Okay, senang. Wa ta'u, ta tu. Harfun mabniun 'ala sukun al-muqaddar, ialah huruf mabni 'ala sukun muqaddar yang tersembunyi, mana'a min zuhuriya, ditegah daripada menzahirkannya, ishtighal al-mahalli bi harakati takhallusi min iltiqa'is sakinain, kerana sibuknya tempat harakat tersebut daripada iltiqa'us sakin, yang bertemu dua sakin. Wala mahalla laha min al-i'rab, dan tiada mahal baginya daripada i'rab. Okey, tengok pada contoh yang pertama balik. Ja'atil muslimatu. Sepatutnya apa? Ja'at al-muslimatu. Tahu? Kenapa ta tu dia beri harakat kasrah? Sebab iltiqa'us sakinain lah. Sama macam tadi lah, seterang korang kan. Pada contoh hadaratil hunudu, sama je. Sama. Dia mabni ala sukun. Cuma sukun tu muqaddar, tersembunyi dekat harakat kasrah.
Sebab apa ada harakat kasrah pula? Sebab iltiqa usakin, bertemu dua sakin. Okay, saya terangkan kau faham tak tu? Nanti kalau tak faham, boleh voice tanya balik kat grup. Okay, tengok dekat al-muslimatu tu. Ni syahid kita, tempat kita nak tengok ni. Al-muslimatu fa'ilun, dia adalah fa'il. Hukum dia fa'il. Halat dia marfu'un, rafa' bidammati zahirati. Dirafa'kan dengan dhammah yang zahirah. Habis. Sebab apa? Li'annahu jam'ul mu'annasis salim. Kerana dia adalah jamak mu'annas salim. Okay. Contoh yang kedua, wa yakunu i'rabul misal salim bima yali. Dan akan terjadi i'rab bagi contoh yang kedua dengan satu yang berikut. Athmarat. Athmarat fi'lu madhi mabni 'ala al-fathi wa ta' harfun mabni 'ala al-sukun la mahalla lahu min i'rab. Athmarat. Athmarat ni siwa wahid mu'annas ghaib. Ta tu kan. Dia adalah huruf lah. Kemudian dia mabni 'ala sukun. Tak ada mahal baginya daripada i'rab. Sebab huruf kalau domir bila mana ta ni dia huruf ni mana ada mahal. Huruf ni tak ada mahal. Okey. Syajarati. Syajarati. Pokok-pokokku. Syajarati fa'ilun. Dia hukum dia fa'il. Okey. Halat dia marfu'un. Halat rafa' bidammatil muqaddarah. Dia dirafa'kan dengan dhammah yang tersembunyi. Sebab apa rafa'an dengan dhammah muqaddarah? Mana min zuhuriha ishtighal al-mahalli bi harakatil munasabati. Ditegak daripada menzahirkannya harakat dhammah itu sebab ishtighal al-mahalli bi harakatil munasabati. Sibuknya tempat itu dengan harakat yang munasabah. Harakat yang bersesuaian dengan ya. Okey, bisa terangkan. Wal ya'u, ya pula. Dhamirun mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Ya itu pula dia adalah dhamir. Dhamir wahid mutakallim kan? Aku. Dia mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Isim dhamir semua ada mahal. Dia berada pada mahal jar menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih pada apa? Syajarat. Pokok aku. Okey, sekarang tengok. Maksud dengan harakatil munasabah. Kenapa ada harakatil munasabah? Ini musannif yang datangkan contoh jamak muannas salim dirafa'kan dengan dhammah, cuma ada satu dirafa'kan dengan dhammah zahirah, ada satu dirafa'kan dengan dhammah muqaddar. Dhammah muqaddar ni sebab apa? Mesti ada sebab kenapa dhammah tu disembunyikan tahu. Okey, dia bagi contoh sini ishtighal al-mahalli bi harakatil munasabah. Sibuknya tempat itu dengan harakat yang bersesuaian dengan huruf selepasnya iaitu ya. Okey, contoh apa? Athmarat syajarat. Okey, kita bagi satu dulu. Sepatutnya athmarat jeri. Athmarat. Ini betul tak? Syajaratun. Sepatutnya athmarat syajaratun. Jangan muannas salim. Ini kan fa'il. Fa'il pada athmarat. Athmarat fa'il. Ini fa'il. Fa'il dirafak. Dia hukumnya marfu'. Marfu' dengan dhammah zahirah lah kalau jangan muannas salim. Okey. Kenapa jadi syajarati? Sebab ada ya. Tambah ya. Ya ni ya mutakallim. Dia nak jadikan ini mudhaf ilaih. Pokok aku. So, oleh sebab itu dhammah pada ta ni tak boleh zahir. Dia kena letak dengan harakat yang munasabah yang bersesuaian dengan huruf selepasnya, iaitu syajara, iaitu ya. So kalau ya ni harakat yang munasabah yang bersesuaian dengan dia untuk kita lafazkan huruf ya tu adalah kasrah. Sebab tu ditukar jadi kasrah. Dia tak boleh jadi syajaratai, syajaratui, tak boleh. Sebab harakat yang bersesuaian dengan ya ni sukun. Harakat dia adalah kasrah. So ta ni yang tadinya dhammah, kita kena tukarkan dia kepada kasrah. Sebab apa? Nak munasabahkan dengan ya, nak bersesuaian dengan ya. Yang mutakallim ni nyebut dia.
nak sesuai dengan dia kena ubah dengan harkat. Sebab itulah ubah dengan harkat. Tapi asalnya dia adalah dhammah asalnya. Cuma yang dhammah ni kena muqaddarah, tersembunyi. Dhammah muqaddarah tersembunyi. Sebab apa kena sembunyikan? Sebabnya selepasnya ada ya. So nak sesuaikan dengan harkat ya adalah kasrah. Ditukar kepada kasrah. Faham? Habis. Habis. Okay. So habislah pada alamat yang pertama baru. Marfu'at bagi isim ada 3. Maksudnya alamat bagi isim dalam keadaan rafa' itu sesuatu isim itu dirafa'kan dengan 3 alamat. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif. Sekarang kita belajar tajuk waw. Waw. Dan badan tajuk dhammah. So 3 tempat yang dirafa'kan dengan dhammah. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim. Kemudian adalah dirafa'kan dengan dhammah apa? Zahirah ke muqaddarah? Tengok balik. Okey, habis. Okey, faidatun, tambahan faidah. Mata kanat al-alifu, bila adalah huruf alif itu awit ta'u ataupun huruf ta itu ghaira zaidatin, bukan tambahan, lam yakun jam'u muannatsis saliman wa innama yakunu jam'a taksir. Okey. Ini faedah dia cakap apa? Bila mana huruf alif ataupun ta itu bukan huruf tambahan, maka tidak akan terjadi ia jamak muannas salim. Dia akan menjadi jamak taksir. Kan? Okey, macam kita cakap kan. Cara kita nak buat jamak muannas salim ialah kita tambah alif dengan ta. Tahu? Maksudnya alif ta itu tambahan. Muslimun. Tambah alif ta jadi muslimatun. Jamak muzakkar muannas salim lah. Tetapi ada huruf yang mana dia ada alif ta, tetapi bukan tambahan. Maksudnya memang huruf asal dia. So dia jadi jamak muannas salim tak? Tak terjadi jamak muannas salim. Dijamak tapi dijamak taksir. Sebab apa? Sebab kalau jamak muannas salim ni dia punya kaedah dia memang kena tambah alif ta. Perkataan yang mana memang asal dia bukan alif ta. Perkataan yang mana asal dia maksudnya jamak muannas salim ni mana perkataan asal dia bukan alif ta. Tak ada tambahan. Jadi kalaulah ada perkataan yang mana ditambah alif ta, itu adalah perkataan asal dia tak ada jamak muannas salim. Dia akan jadi apa? Jamak taksir. Tengok contoh dia. Al-misalul muntahi bi alifin asliyatin. Okey. Contoh huruf kalimah, contoh kalimah yang diakhiri dengan alif asli. Dengan alif huruf asal. Contoh macam al-qadi, itu mufrad. Jamak dia al-qudatu. Qadi. Okey, tengok al-qudatu. Al-qudatu tu akhir dia apa? Ada alif ta kan? Ta tak kira lah. Ta sampai ke, ta marbuta ke, tak kira lah. Okey. So orang cakap, ni ada alif ta ni jamak muannas salim ni. Tak. Bukan jamak muannas salim. Sebab apa? Al-qudatu ialah huruf asli dia. Ad-da'i, orang menyeru. Ad-da'atu, ramai penyeru. Alif ta tu adalah huruf asli dia, bukan tambahan. Okey, wa misalul muntahi bi ta'in asliyatin. Dan contoh bagi kalimah yang diakhiri dengan ta asliyah. Okey, ukhtun, akhawatun. Ukhtun mufrad dia. Ukhtun, saudara perempuan. Jamak dia akhawatun. Ada alif ta. Ada alif ta pada akhir dia. Jamak muannas salim tak? Tak. Kan. Baitun mufrad. Jamak dia abiyatun. Jamak taksir, bukan jamak muannas salim. Sebab asal dia bukan alif ta. Sautun, suara. Aswatun, suara-suara. Jamak dia tu tambahan bukan alif ta. Mayyitun, mayat. Amwatun, mayat-mayat. Jamak bagi mayyitun. Walaupun ada alif ta, dia tetap bukan jamak muannas salim. Sampai contoh Tengok contoh kita ambil satu baitun. Okey, baitun
Dia macam ni. Kalau tak faham juga kan. Baitun. Sebuah rumah. Baitun. Okey. Kalau kaedah untuk menjadikan dia jamak muannas salim, kita kena tambah alif ta. Tambahkan alif ta. Untuk jadi jamak muannas salim. So dia akan jadi apa? Baitatun. Dia akan menjadi baitatun lah. Jamak muannas salim. Tambah alif ta. Ni. Tapi tak ada. Mana ada jamak macam ni? Tak ada. Ha. So, abiyatun itu dia memang alif ta ni asal je. Alif ta ni memang asal bagi jamak taksir. Rumah-rumah. Dia bukan tambahan. Tahu? Sebab jamak muannas salim patutnya ditambah alif ta pada mufrad dia. Macam ni abiyatun dia tak ditambah alif ta pada mufradnya, tak. Baitun. Tak jadi baitatun, tak. Dia memang jamak muannas salim dia kena tambah alif ta pada mufrad dia. Bukan yang memang perkataan tu datang dah ada alif ta. Itu bukan jamak muannas salim. Sebenarnya kalau ikutkan bagi sahibul kawakib, sahibul jurumiyah lah, jurumiyah dalam kitab kawakib, perkataan-perkataan macam ni yang mana macam ni abiyatun, aswatun, amwatun, kita tak panggil dia jamak muannas salim. Kita akan panggil dia mulhaq bi jam'il muannas salim. Mulhaq bi jam'il muannas salim. Mulhaq bi jam'il muannas salim ni maksudnya serupa dengan jamak muannas salim. Sebab apa serupa? Serupa pada alif dan ta. Tapi dia jamak muannas salim tak? Tak. Sebab mufrad dia tak ditambah alif ta. Memang perkataan asal tak macam ni. So kalau sahibul jumlah dia akan panggil dia mulhaq bi jam'il muannas salim. Serupa dengan jamak muannas salim. Tetapi kita panggil dia jamak taksir. Jamak yang terpecah daripada wazannya. Sebab apa? Sebab asalnya baitun kan? Baitun. So jamak dia abiyatun. Dia terpecah. Ditambah alif, ditambah ya. Tambah alif dekat ya dia. Ya ni ada tambah. Alif ni kan. Ditambah di antara ba, di antara ya dengan ta. Sini ya dengan ta kan. Dia tambah alif. Terpecah pada wazan dia. So kita akan panggil dia jamak taksir. Okey, macam tu. So habis habis bagi alamat yang pertama baru dhammah. Lepas ni kita akan masuk pada alamat rafa' yang kedua iaitu waw. Cuma korang kena ingat dah, isim apa yang dirafa'kan dengan dhammah? Isim apa? Isim mufrad. Kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannas salim. Kena ingat tiga benda ni. Tiga isim ni dia dirafa'kan dengan dhammah. Dhammah zahirah ke, dhammah muqaddarah ke, tengoklah. Kalau isim maksur dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah, kalau isim mangkus pun dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah. Macam tu. Okey, cukup setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung besok pada muka surat yang 157, alamat yang kedua iaitu waw. Okey. Terapa kita tutup majlis kita atas beli kafarah. Rasulullah subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam semua.